Kebenaran solat berjemaah di masjid dan surau diketahui minggu ini. Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dilantik Speaker Dun Melaka. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Wilayah. Ratusan warga asing di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur ditahan dalam satu serbuan Jabatan Imigresen Malaysia hari ini. Operasi mengejut itu bermula kira-kira jam 8 pagi tadi dengan bantuan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Warga asing yang dipercayai termasuk dari Myanmar, Indonesia, India, Nepal dan Pakistan didapati tinggal dan bekerja di kawasan sekitar Pasar Borong. Berdasarkan tinjauan RTM ke lokasi berkenaan, semua warga asing yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WPKL dengan menaiki beberapa kenderaan polis dan DBKL. Kenderaan polis dan DBKL dilihat keluar dari Kompleks KDN WPKL selepas meninggalkan warga asing tersebut. Wartawan media yang hadir untuk membuat liputan tidak dibenarkan masuk ke kawasan operasi yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Ketika RTM menghubungi Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Dato' Indra Khairul Zaimi Daud melalui WhatsApp, beliau berkata esok pihaknya akan mengeluarkan kenyataan rasmi susulan serbuan itu. Beliau tidak mengulas lanjut mengenai operasi itu. Pusat Bandar Utara dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur dikenakan PKPD sejak 20 April lalu. Sementara itu, Pasar Awam Bahau Negeri Sembilan yang ditutup sejak 27 April lalu kembali dibuka hari ini. Pembukaan semula itu dibuat setelah semua 60 peniaga dan pekerja yang menjalani ujian saringan kedua disahkan negatif jangkitan COVID-19. Menurut Esko Kesejahteraan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri Sembilan, Teo Kok Siong, prosedur operasi standard SOP turut ditetapkan pihaknya bagi membolehkan pasar itu beroperasi. Antaranya, peniaga perlu memakai pelitup separuh muka dan mengamalkan penjarakan sosial. Sini kalau tak silap lebih kurang 60 lebih lah peniaga yang aktif berniaga. Jadi kesemuanya telah pun membuat ujian 2 kali dan sudah disahkan negatif. Jadi mereka dibenarkan mula beroperasi pada hari ini. Beliau turut mengesahkan 3 pasar di Port Dickson kini kiat menjalani proses nyakuman bagi mengelak penularan wabak. Kok Siong ditemui selepas membuat tinjauan di Pasar Awam Bahau. Dalam pada itu, peniaga dan pengunjung pasar terbabit menyambut baik pembukaan semula pasar itu. Mereka menganggap SOP keselamatan yang diwajibkan penting bagi mengelak jangkitan virus. Jaga-jaga nanti tutuplah, dia tutup jauh lah. Berdiri jauh sikit lah. Berdiri jauh, lepas tu dia nak pilih barang ke apa ke, biar dia pilih. Lepas tu dia letak, kita timbang baru bagilah. Dia orang pun memang tutup-tutup datang beli. Tak ada, dia orang biasa datang tak ada, kita pun tak jual lah. Kita sudah jauh kan, dia sudah tahu. Anti dah tutup macam ni, dia pun dah tutup juga. Kita akan make sure kan setiap pembeli tu dia jaga dia orang punya jarak. Maknanya kalau macam contoh ramai yang datang, so kita akan make sure kan dia bagi setiap orang tu mungkin boleh beratur dulu ke, macam tu lah. So buat masa sekarang ni orang tak ramai lagi, so kita maknanya boleh kawal lagi lah. So hari ini saya datang nak beli barang. So memang saya pakai face mask untuk jaga kedirian. Lepas tu jarak semeter macam tu, sentiasa jaga macam tu lah. So lepas tu pakai hand sanitizer, jaga kebersihan lah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan tiada undang-undang khusus melarang anak kecil dibawa ke pusat membeli belah. Namun beliau menasihatkan ibu bapa agar tidak berbuat demikian memandangkan golongan terbabit berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19.
Ya, seperti saya katakan bahawa di bawah Akta 342, kita tidak menetapkan peraturan untuk menghalang ibu bapa membawa anak masing-masing ke pusat membeli belah dan sebagainya. Walaupun seperti saya katakan bahawa keselamatan anak kita adalah tanggungjawab kita. Kita kena tanya diri kita, adakah anak kita akan selamat jika berada di dalam kumpulan manusia yang ramai, di dalam kawasan tertutup seperti di dalam pasaraya dan sebagainya. Tegasnya, kelonggaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bukan alasan membawa anak kecil ke pusat tumpuan ramai. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 tidak memperuntukkan larangan terbabit. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan sehingga semalam PDRM telah membuat 54,739 pemeriksaan bagi memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negara dan ia melibatkan 4,792 pasaraya, 3,684 restoran dan 8,308 kilang serta 2,423 institusi pembankan. Pemeriksaan juga telah dibuat di 785 terminal pengangkutan darat, 117 terminal pengangkutan air dan 49 terminal pengangkutan darat. Jadi pemeriksaan adalah untuk pematuhan. Contoh bank. Kenapa periksa bank? Contoh apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah dari segi pematuhan penjarakan sosial di dalam bank. Dari segi beratur di kaunter pembayaran misalnya. Jadi tugas pihak polis untuk memantau dari segi kepatuhan penjarakan sosial. Begitu juga di restoran. Ya, kilang telah pun dibuka, restoran telah pun dibuka untuk menjamu selera di dalam restoran. Tetapi kita telah pun membuat SOP-nya. Selain itu, pasukan Task Force Operasi Pematuhan turut membuat pemeriksaan ke atas kenderaan persendirian yang melibatkan 20,928 buah dan 1,624 buah kenderaan awam. Turut diperiksa 1,788 pasar awam, 2,832 tempat ibadah, 1,168 tempat riadah dan 335 tapak binaan. Pemeriksaan dijalankan dengan kerjasama 3,176 pasukan pematuhan melibatkan seramai 17,507 anggota terdiri dari JPJ dan KPDN HEP. Beberapa strategi telah dilaksanakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk mengekang penularan dan memutuskan rantaian wabak COVID-19. Dan langkah itu telah berjaya mengurangkan jumlah kes positif. Pengerusi JBPN Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggas Embas, jawatankuasa itu telah mewajibkan semua pelancong yang memasuki Sarawak untuk mengisi borang deklarasi kesihatan, melarang kemasukan pelancong ke negeri itu dan rakyat Sarawak perlu menjalani kuarantin 14 hari dan notis duduk rumah SHN untuk mencegah kes-kes yang diimport. Pemberitahuan SHN dengan gelang digital turut diperkenal khas buat mereka yang telah menjalani kuarantin di Kuala Lumpur selain meningkatkan kapasiti saringan dengan membuka pusat saringan dan saringan pandu lalu. Bagi meningkatkan keupayaan ujian, kerajaan negeri telah menubuhkan makmal Polymers Chain Reaction PCR di 4 hospital utama dan Unimas. 2 jawatankuasa turut ditubuh iaitu Jawatankuasa Kawalan Sempadan dan Bekalan Makanan selain mewujudkan 4 pasukan petugas khas. Pasukan khas tersebut diketuai Pegawai Kesihatan Profesional merangkumi pengesahan kontak rapat, mencegah dan mengawal gelombang seterusnya, perancangan persediaan untuk gelombang besar dan analisis data masa COVID-19. Keputusan sama ada umat Islam dibenarkan kembali menunaikan solat di masjid dan surau akan diketahui minggu ini dan perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari.
Menurutnya, mesyuarat khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Jumaat lepas telah mengambil kira pandangan pakar-pakar perubatan daripada Kementerian Kesihatan KKM, cendekiawan Islam yang melibatkan Esko dan Mufti Negeri mengenai isu terbabit sehingga kini pihaknya masih menunggu keputusan Kabinet untuk dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Dan kita telah simpulkan bahawa dalam situasi sekarang ini ada pendekatan tertentu yang boleh kita laksanakan. Untuk mengumumkannya saya tidak ada sumber kuasa itu kerana ia terpaksa melalui proses yang lain. Kesimpulan dah ada, SOP dah ada, telah diperbincangkan dan dia perlu melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negara yang setiap hari kita bermesyuarat dan juga selepas itu dibawa kepada Kabinet untuk diperhalusi lagi dan akhirnya dibawa kepada pihak berkuasa agama negeri, tuanku-tuanku dan juga majlis raja-raja untuk diperkenankan. Beliau memberitahu pemberita selepas menyampaikan sumbangan keperluan asas kepada keluarga asnaf di Tanah Merah di bawah program Musaadah COVID-19 Anjuran Yadim Kelantan. Sehingga kini RM400,000 telah dibelanjakan Yadim untuk agihan bantuan tersebut yang diselaraskan 14 agensi di bawah Hal Ehwal Agama termasuk masyarakat orang asli. Pembayaran zakat secara pandu lalu yang diperkenalkan semula dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP memudahkan mereka yang kurang arif dengan kaedah dalam talian. Dengan mengambil kira aspek pencegahan COVID-19, kaedah ini ternyata memudahkan pelanggan dengan mengelakkan bersentuhan dan bersesak dengan orang ramai dalam tempoh masa lama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang meninjau operasi kaunter pandu lalu di Masjid Negara berpuas hati dengan persiapan pihak masjid dalam memastikan kelancaran proses pembayaran. Saya mengesyorkan kepada yang berada di wilayah persekutuan dan mungkin di tempat-tempat yang lain yang mempunyai drive-thru dari segi bayaran zakat melalui cara ini boleh kita aplikasikan di mana-mana tempat yang khususnya yang melaksanakan seperti ini. Sejujurnya saya amat teruja kerana sifat bayaran pantas, mudah dan memberi keselesaan dalam situasi kita berada dengan PKP. Kaunter pandu lalu yang dibuka minggu kedua Ramadan itu beroperasi mulai 8 pagi sehingga 6 petang. Perkhidmatan akan ditamatkan sehari sebelum Aidilfitri. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN membuat semakan kelayakan permohonan bantuan prihatin nasional BPN dengan 10 agensi lain bagi mengelak sebarang penipuan maklumat dan ini kerana terdapat pemohon yang tidak memberikan maklumat tepat ketika memohon BPN. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata pemohon perlu jujur mengemukakan maklumat bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada yang layak. Langkah ini perlu dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk memastikan maklumat yang dikemukakan oleh setiap pemohon adalah tepat dan juga untuk memastikan tidak berlaku penipuan di dalam sebarang permohonan yang dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga tidak berlaku ketirisan hasil yang telah diperuntukkan di dalam peruntukan ini. Dalam pada itu, pemohon yang tidak berjaya menerima BPN kerana memiliki perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia masih boleh merayu. Mereka boleh membuat rayuan dengan menghantar rayuan melalui email ataupun mereka datang ke mana-mana pejabat cawangan lembaga hasil di seluruh negara dengan membawa dokumen untuk membuktikan syarikat tersebut tidak mempunyai sebarang pendapatan ataupun syarikat tersebut tidak aktif. Selain menghantar email, pemohon boleh hadir sendiri ke kaunter LHDN untuk membuat rayuan bermula hari ini.
Sempena Aidilfitri, kaki tangan awam bakal menerima bantuan khas RM500. Kumpulan pesara pula akan menerima bantuan RM250 dan bayaran akan dibuat 20 Mei ini. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Abdul Rahman, bantuan khas Aidilfitri itu diberi kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Bayaran membabitkan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dalam kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana. Bantuan khas itu turut dipanjangkan kepada pekerja sambilan harian. Turut menerimanya guru interim, pemandu latihan pegawai Jusa B ke atas dan pemandu latihan anggota pentadbiran dan hakim serta pesuruhjaya kehakiman. Perkembangan banjir di Perak, 65 penduduk daripada 19 keluarga di Kampar dan Taiping ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS selepas kediaman mereka dinaiki air. Mereka berada di lokasi terbabit sejak malam semalam. Menurut Jurucakap Bomba dan Penyelamat Negeri, perpindahan melibatkan 15 penduduk daripada 5 keluarga di PPS Dewan Tebing Tinggi Malim Nawar, Kampar. Manakala di daerah Larut Matang dan Selama, Taiping, 3 PPS dibuka. PPS Dewan Batu Lapan, Cangkat Jering menempatkan 22 penduduk membabitkan 5 keluarga. Seramai 16 penduduk daripada 4 keluarga pula ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Ibol. PPS Masjid Batu Lapan Cangkat Jering pula menempatkan 12 penduduk daripada 5 keluarga. Pasukan bomba akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa bagi memastikan keadaan selamat dan terkawal. Di Kedah, 2 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Baling dan Bandar Baharu ditutup. Penutupan dibuat setelah banjir yang melanda kawasan terbabit surut sepenuhnya. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim, PPS Dewan Tun Razak di daerah Baling ditutup 11 pagi tadi. Manakala PPS Dewan Kedah Sungai Tengas di daerah Bandar Baharu ditutup pukul 2 petang. 76 penduduk terjejas banjir berlindung di PPS terlibat. Biarpun PPS ditutup, namun pihak berwajib mengambil langkah berjaga-jaga menghadapi bencana ulangan. Bertemu kembali. Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak berlangsung hari ini. Mesyuarat diadakan beberapa hari sebelum ia tamat dan terbubar secara automatik selepas kali takhir bersidang 13 November tahun lalu. Sidang DUN hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pembekalan Tambahan /2019-2020 dan RUU Pembekalan Tambahan 2020. Kedua-dua RUU dibentangkan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Keuangan kedua, Dato' Amar Douglas Ungga Embas. Persidangan mencatat sejarah apabila bukan sahaja berlangsung selama sehari, ia juga diadakan tanpa upacara pembukaan yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud. Bagi mengekang penularan COVID-19, langkah-langkah pencegahan turut diambil. Ini termasuk menyediakan pelitup separuh muka di pintu masuk Kompleks DUN dan cecair pembasmi kuman. Penjarakan sosial turut diamalkan di dalam Dewan Persidangan dan Galeri Awam. Sidang DUN Sarawak perlu berlangsung sebelum 13 Mei bagi mengelak pilihan raya negeri. Sidang DUN turut berlangsung di Melaka di mana dalam sidang itu Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali mengulas isu penangguhan DUN yang dibuat Speaker terdahulu Datuk Omar Jaafar. Jelasnya Datuk Omar tidak mempunyai kuasa untuk menangguhkan Dewan tanpa sebarang usul untuk dibahaskan. Jadi pada saya mengikut pada peraturan ataupun seperti mana yang pada peringkat awal, apabila Speaker Dewan menangguhkan mesyuarat, kita membuat pelbagai rujukan. Tapi mengikut berdasarkan pada perkara 17/5/A, apabila nak menangguhkan Dewan mesti ada usul, ya, mesti ada usul. Tetapi ianya tidak ada usul dalam untuk menangguhkan Dewan. Kerana apabila berlaku peradilan kerajaan, pada dasarnya mestilah pasti akan ada pertukaran speaker. Begitu juga pertukaran timbalan speaker.
Beliau ditemui pemberita selepas persidangan berkenaan di Seri Negeri Aikaro. Terdahulu Dato' Omar mengambil keputusan menangguhkan persidangan DUN susulan kekecohan yang berlaku hampir 30 minit. Ia berikutan seramai 17 ADUN dari Perikatan Nasional tidak bersetuju dengan tindakan Dato' Omar yang ingin mengekalkan jawatannya sebagai Speaker. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof secara rasmi dilantik sebagai Speaker DUN Melaka yang baharu dan perkara itu diputuskan dalam sesi persidangan yang dipengerusikan sementara oleh ADUN RIM Datuk Ghazali Muhammad pagi tadi. Pelantikan Datuk Seri Abdul Rauf dicadangkan oleh ADUN Lendu Datuk Sulaiman Mat Ali dan disokong ADUN Asahan Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan. Dewan meluluskan cadangan itu setelah mendapat undian majoriti 16 ADUN. Datuk Seri Abdul Rauf, 59 tahun, merupakan pengerusi perhubungan UMNO Melaka, merangkap Ketua UMNO Masjid Tanah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri yang telah hadir pada mesyuarat Dewan Undangan Negeri pada kali ini dan telah pun memilih saya sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada kali ini. Mesyuarat telah pun berjalan dan semua peraturan mesyuarat telah diikuti. Sementara itu, Datuk Ghazali Muhammad dilantik sebagai Timbalan Speaker DUN selepas menerima undian majoriti 16 ADUN. Nama ADUN RIM itu telah dicadangkan ADUN Tabuh Naning Datuk Latifah Omar. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka yang juga Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad dilantik sebagai Ahli Dewan Negara. Pelantikan beliau dicadangkan oleh ADUN Lendu, Datuk Sulaiman Mat Ali dan disokong oleh ADUN Teluk Mas, Datuk Nur Afendi Ahmad. Menurut Speaker DUN, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, cadangan itu diluluskan selepas mendapat persetujuan 16 ADUN. Mesyuarat juga telah memutuskan beberapa perkara pelantikan yang telah dibuat, terutamanya pelantikan calon ahli Dewan Negara yang telah pun memilih Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Ali bin Muhammad, Ketua UMNO bahagian Tangga Batu sebagai Wakil Negeri Melaka dalam Dewan Negara. Pelantikan Datuk Seri Muhammad Ali, 56 tahun, berkuat kuasa 11 Mei 2020 untuk tempoh 3 tahun. Sementara itu, Dewan Undangan Negeri Perlis akan mengadakan persidangan selama 2 hari pada 20 dan 21 Mei ini. Tempoh 6 bulan persidangan DUN akan tamat pada 12 Jun ini selepas kali terakhir diadakan pada 12 Disember lalu. Jelas yang di-Pertua Dewan Datuk Hamdan Bahari, sidang dihadkan kepada 1 jam untuk setiap sesi iaitu pembentangan enactment dan sesi soal jawab lisan. Kita ada sedikit aturan untuk kehadiran. Kita tak bercadang untuk jemput semua seperti mana biasa, terutamanya ketua jabatan dan pemerhati. Kita akan hanya jemput jabatan-jabatan yang ada kaitan dengan isu ataupun kes COVID-19 ini. Dan kedudukan Dewan juga kita akan atur sedikit supaya social distancing tu akan kita laksanakan. Sidang akan mematuhi SOP Kementerian Kesihatan bagi memastikan risiko jangkitan COVID-19 tidak berlaku. Datuk Hamdan menyatakan demikian selepas menyampaikan bantuan kepada peneroka di Felda Rimba Mas dan Felda Mata Air Padang Besar. Bermula Rabu, Badan Kehakiman Malaysia bakal menguatkuasakan garis panduan kesihatan dan keselamatan ketat susulan pembukaan secara berperingkat pendengaran di Mahkamah Terbuka dan ia merangkumi 14 prosedur operasi standard SOP selaras langkah pencegahan membendung penularan COVID-19.
Menerusi kenyataan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, hanya individu dengan suhu badan 38 darjah Celsius ke bawah akan dibenarkan masuk ke premis mahkamah. Jelasnya, mahkamah juga tidak akan menyediakan penutup mulut dan hidung kepada mereka yang hadir ke mahkamah. Selain itu, menurut kenyataan ini, tempat duduk dan ruang di mahkamah juga adalah terhad. Semua pihak disaran untuk duduk hanya dalam kawasan yang ditanda bagi menjaga penjarakan sosial. Pihak terlibat perlu menyemak status kes terlebih dahulu sebelum hadir ke mahkamah dan digalakkan untuk menjalankan urusan pemfailan dokumen secara e-filing. Individu yang hadir mahkamah juga diminta memuat turun dan melengkapkan borang pelawat mahkamah daripada laman web rasmi kehakiman untuk tujuan jejak sosial. 3 Mei lalu, Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dilaporkan berkata pendengaran kes di Mahkamah Terbuka akan bermula secara berperingkat mulai Rabu ini. Kenyataan itu dibuat berikutan pengumuman Perdana Menteri dan surat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman mengenai operasi pejabat kerajaan sebagai mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Laporan tadi mengakhiri berita wilayah. Terus patuh Perintah Kawalan Pergerakan dan tidak keluar rumah jika tiada keperluan penting. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.